Itu qala anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi satu perkataan yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar mudah difahami. Karena ada keadaan-keadaan tertentu Nabi menggunakan pendekatan yu'idul kalimah salasan, mengulangi perkataan yang disebutkan supaya perkataan yang disebutkan itu dapat difahami. Pengajaran daripada 2 hadis ini, setiap ucapan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan terang serta mudah difahami dan diingati oleh orang yang mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan jelas dan terang dan mudah difahami. Jelas dan terang, tak difahami susah juga. Jelas ucapannya, terang ucapannya, tapi tak difahami. Kenapa tak difahami? Boleh jadi laras bahasa yang digunakan laras bahasa yang tinggi, kan? Boleh jadi bercakap jelas, kan? Tapi tak faham, kan? Terang percakapannya, tak faham, kerana mungkin laras bahasa tu tinggi. Ada istilah yang sahabat saya dia gunakan, ada kebetulan mungkin yang tuan-tuan selalu dengar juga dalam TV pun selalu keluar, Ustaz Ilyas Ismail tu pun anak murid juga dulu. Kalau tuan-tuan perasanlah, dia pun selalu juga keluar dalam TV. Antara yang kawan puji ni, bagaimana dia boleh menyampaikan perkara yang susah dalam bentuk yang mudah. Nah, ni suatu yang susah sebenarnya. Makna ilmu yang boleh jadi ilmu yang agak ilmiah, kan? Maknanya suatu perbincangan yang tinggi tapi mampu disampaikan, diolah dalam bentuk yang mudah. Ini juga penting untuk difahami supaya kita ambil cara yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan itu boleh difahami dan boleh diingati oleh orang yang mendengarnya. Baik. Yang kedua ialah para pendidik hendaklah bersikap tenang dalam setiap ucapannya dan berusaha sepenuhnya bagi memahamkan para pendengar dan mengulangi perkataannya sehingga difahami. Jadi ini yang kita kena tumpukan, kena usaha di sebalik apa yang disampaikan itu nak supaya difahami. Maka bila nak difahami, satunya yang bercakap kena bercakap secara tenang. Yang keduanya, kalau dilihat dalam keadaan susah nak faham, kena ulang. Ini pendekatan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna nak sebut Nabi ini bukan sekadar Nabi mengajar kita nak semayang, nak baca Quran, tidak, tapi Nabi juga mengajar teknik dalam mendidik, dalam berkomunikasi. Cuma dia tak gunalah istilah ilmu public speaking, ilmu communication, tak gunalah atas nama itu, tapi daripada apa yang Nabi buat, itulah ilmunya, ilmu public speaking, ilmu dari sudut skill, nak berkomunikasi dan sebagainya. Contoh yang lain, bagaimana Nabi juga Nabi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran. Hadis yang agak panjang sedikit. Anil Hasan an Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu qala sa'altu khali Hindun ibni Abi Hala wa kana wasafan faqultu sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan daimal fikrah laysat lahu raha tawilus sakт la yatakallamu fi ghairi haja yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bijawami'il kalim kalamuhu faslun la fudula wala taksir laisa bil jafi wala al mahin
yu'azzimun ni'mata wa in daqqat la yazumma minha syai'an ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahuhu wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha fa iza tu'addiya al-haqqu lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lah wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha iza asyara bi kaffihi kulliha wa iza ta'ajjaba qalabaha wa iza tahaddasa ittasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra wa iza ghadiba a'rada wa ashaha wa iza fariha ghadda tarafahu jullu dhahikihi tabassum yaftaru an misli habbil ghamami. Disebut hadis ini dalam kitab Syama'il, disebut hadis ini. Baik. Maksud hadis daripada Hasan bin Ali, beliau berkata, daku bertanya pak cikku yang bernama Sayyidina Hindun bin Abi Halah, dan beliau menyebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daku berkata, ceritakanlah kepadaku akan sifat-sifat Rasulullah. Lalu beliau pun berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersedih, sentiasa berfikir, tidak mempunyai masa untuk berehat, banyak diam, tidak bercakap perkara yang tidak perlu, memulakan ucapan dan menutupnya dengan nama Allah, bercakap dengan kata-kata yang ringkas lagi padat, kata-katanya jelas lagi nyata, tidak berkurangan dan tidak berlebih-lebihan. Baginda tidak bersikap keras dan menghina, suka membesarkan segala, baginda juga tidak suka membesarkan segala nikmat walaupun ianya kecil dan sedikit, tidak pernah menghinanya sedikit pun, tidak pula mencaci makanan atau memujinya. Baginda tidak pernah marah kerana dunia, bahkan kemarahan baginda hanyalah kerana Allah Ta'ala. Apabila ia menunjukkan sesuatu, ia akan menunjukkan dengan seluruh jarinya. Apabila mengkaguminya, ia akan membalikkannya. Apabila bercakap, baginda menghimpunkan jari jemari dan meletakkan tapak tangan kanan kepada belakang jari kiri. Manakala apabila baginda marah, ia akan berpaling dan memegang mukanya bagi menyembunyikan kemarahan. Dan apabila gembira, ia menundukkan pandangan. Kebanyakan tawanya adalah senyum. Ketawanya cantik dan menampakkan gigi baginda yang cantik, putih dan menawan. Suatu penjelasan yang diberikan oleh Hindun bin Abi Halah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak bagi faham hadis ini, kita lihat kepada pengajaran yang dikemukakan. Baik. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, disebut Nabi ini mutawasilu al-ahzan. Mutawasila al-ahzan. Bukanlah maksud baginda bersedih itu bermaksud kesedihannya dengan perkara keduniaan. Bahkan maksud sebenarnya ialah baginda sentiasa berfikir dan mengambil berat pada perkara-perkara yang mendatang, memikirkan keadaan dakwah, menarik manusia untuk turut masuk kepada agama Allah Ta'ala, berjihad menentang kaum musyrikin, mengajar orang yang jahil, dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurna yang mungkin. Baik, pengarang kitab ni menjelaskan maksud penjelasan tentang Nabi ini mutawasilal ahzan. Yang mutawasilal ahzan maknanya Nabi ini sentiasa dalam keadaan bersedih. Apa maksud Nabi sedih? Apakah Nabi sedih kerana urusan duniawi? Tidak. Dimaksudkan sedih di sini bukan makna Nabi sedih dalam perkara dunia, tapi sedih di sini dalam makna baginda sentiasa dalam keadaan
duk rusing, duk bimbang, duk fikir tentang umatnya, tentang perkara-perkara yang mendatang, yang khususnya berkenaan dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan jihadnya, berkenaan dengan sikap manusia yang menolak ajarannya, menjadikan Nabi dalam keadaan kesedihan memikirkan perkara-perkara ini. Ya, bukan sedih kerana urusan-urusan duniawi. Berbeza kita, ya, kita kalau sedih kerana urusan duniawi. Kenapa sedih? Sedih sebab bonus setengah bulan je, ingatkan sebulan. Sedih tu kita kan. Sedih kerana apa? Kerana boleh tu boleh ni kan. Maknanya sedih kerana urusan duniawi. Dimaksudkan di sini, sedih di sini dalam makna sedih memikirkan tentang usaha-usaha dakwah yang penuh dengan halangan, penuh dengan cabaran, penuh dengan liku. Di saat dakwah perlu digerakkan, jihad perlu digerakkan, penentangan pun masih hebat dan sebagainya. Jadi kewajipan-kewajipan yang terlalu banyak ini, Nabi tak ada masa nak ceria, nak gembira, nak berseronok-seronok, duduk dalam keadaan memikirkan perkara yang seperti ini. Baik. Kemudian yatakallamu, Nabi ini tuan-tuan sekalian disebut juga dalam hadis ini, la yatakallamu fi ghairi hajatin tawilus sakt. Ya, Nabi ini tidak bercakap dalam perkara yang tidak perlu. Tidak bercakap dalam perkara yang tidak perlu. Maknanya bercakap bila perkara yang perlu sahaja. Berbeza dengan kita, bila kita ni kira nak cakap, bila banyak bercakap, banyaklah salahnya. Dan boleh jadi salah itu mungkin nak bercakap punya pasal jadi mengumpat, jadi fitnah, jadi bohong, macam-macam. Itu yang berlaku. Baik. Jadi Nabi la yatakallamu fi ghairi hajah, tidak bercakap dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Kemudian Nabi ini bila bercakap yaftatihu al-kalam wa yahtatimuhu atau yakhtimu bismillah. Nabi nak bercakap, Nabi mengakhiri percakapan dengan nama Allah, dengan kalimah Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimah bismillah. Nak bercakap bismillah, akhiri juga dengan nama Allah. Ini yang Nabi buat, tidak kata terus nak cakap-cakap, dia ada dia punya mukadimah dia. Kemudian Nabi ini, ucapan Nabi ialah ucapan yang jawami'il kalam, jawami'al kalim. Nabi ini ucapannya, percakapan yang jawami'al kalim ni maknanya ucapan yang ringkas tapi maknanya padat kan? Ucapan ringkas tapi maknanya padat, maknanya mendalam. Berbeza dengan kita bercakap setengah jam nak dapat satu poin, tak boleh. Cakap panjang, cakap ni. Apa poinnya? Tak ada poin. Berbeza Nabi bercakap 2 patah 3 patah tapi mendalam dia punya maknanya. Umpamanya ialah disebut dalam kitab ini, umpamanya ialah ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat kan? 2 patah je kan? Dua patah. Ad-dinu an-nasihah. Dia kalau orang mengaji bahasa Arab, dia seronoklah ni kan? Dia melihat kenapa an-nasihah ni mari dalam bentuk ada alif lam kan? Mesti ada makna yang Nabi nak sampaikan kan? Ada dia punya mesej yang Nabi nak sampaikan. 2 patah kan? 2 patah tapi boleh dihuraikan dengan penghuraian yang tersangat luas. Ad-dinu an-nasihah. Contoh yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Dan banyak lagi beberapa hadis-hadis yang maknanya Nabi ni bila bercakap, Nabi tak bercakap banyak kan?
Nabi bercakap ringkas tapi padat. Ini kaedah Nabi bercakap kan. Benda ini kadang kita nak kena belajar kan. Benda memang bukannya mudah, susah kan. Nak bercakap ringkas tapi maknanya padat kan. Nak bercakap panjang makna tak ada tu senang kan. Bercakap panjang setengah jam, 15 minit bercakap, orang pun tanya, awak nak kata apa sebenarnya kan. Dan dia berlaku. Kadang kita macam saya, kadang bila ada student, bila presentation panjang dia bercakap 10 minit popek kan. Kita nak ambil point, awak nak kata apa sebenarnya. Ni kadang kita lemah, kita ni bercakap panjang tapi poinnya tak ada. Jadi Nabi bercakap ringkas tapi mendalam dia punya makna dia, padat dia punya makna. Ini benda yang kita nak kena belajar. Baik. Yang ketiga, kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jelas dan nyata sehingga setiap jiwa boleh menerimanya kerana kebenarannya. Malahan seronok mendengarnya kerana kefasihan dan kepetahannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang disampaikan oleh Nabi yang kita sebutkan tadi, kalamuhu faslun la fudul la taksir. Ya, kata-kata Nabi ini kata-kata yang sangat jelas, sangat nyata, tidak terlalu kurang, tidak berlebih-lebihan. Tidak kata bercakap sehingga jadi tertanya-tanya, kurang percakapannya tak habis dak kan? Dan tidak jadi berlebih-lebihan. Ini dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mendengar tu jadi seronok nak dengar dia bercakap, nak dengar baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap. Baik. Juga disebutkan dalam hadis ini sebagai pengajarannya juga, antara sikap baginda adalah gah dan sentiasa digeruni. Sesiapa yang melihat baginda secara spontan akan merasai kehebatannya, manakala sesiapa yang mengenalinya secara dekat akan mencintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadi Nabi ini, dia ada istilah gah ni dalam bahasa Arabnya disebut izzah. Ada izzah, ada dia punya kaliber dia. Maknanya dilihat kepada Nabi itu akan rasa kagum, akan rasa tertarik dengan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lebih mendekati, lagi menambahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita. Kita kadang tengok sekali pandang nampak gah kan. Bila cuba mendekati 2 kali 5 sama macam aku juga kan. Ni kita lemah kita. Sekali-sekala jumpa nampak hebat kan, nampak tu kan. Sekali bila kita cuba mendekati, kalau bak makan kan, dia lagi kuat makan daripada kita kan. Mari-mari bak tidur pula, dia lagi kuat tidur kan. Sekali-sekala jumpa nampak hebat, nampak gah kan. Ini kadang maknanya benda-benda yang kalau khasnya yang kebanyakan yang nama ustaz-ustaz ni lah, kadang cabaran juga tu kan. Hak mana yang jenis berkenalan dengan ustaz-ustaz, dia kenal lah. Ustaz waktu mengajar lain, dia punya identiti dia kan. Waktu bila luar daripada mengajar, lain pula dia punya entiti dia kan. Baik. Jadi maknanya lebih kenal tu kenal lah, tapi apa yang berlaku kepada Nabi ini bila lagi mendekati, lagi menambahkan kecintaan, kekaguman terhadap personaliti peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang dalam bidang pendidikan diambil juga aspek ini supaya yang menjadi guru ataupun ustaz ini biar dia juga dihormati, dilihat maknanya sesuai dengan dia ni sebagai guru ke sebagai ustaz kan. Supaya nanti orang lebih hormat, lebih senang nak terima. Tapi bukan makna nak kena ada jurang antara guru dengan apa semua ni tak. Tapi
Inilah yang kadang mesti difahami. Jadi peribadi itu peribadi yang boleh menimbulkan kekaguman kepada mereka yang melihat mendekatinya dan menambahkan kecintaan. Dan saya berkeyakinan kita dalam hidup kita ni pun ada di sana tokoh-tokoh yang bila kita mendekatinya kita pun rasa Allah aku nak jadi macam dia, kan ada. Dan bila ada orang bila kita jumpa kita kata Allah kan, nampak ingatkan begini rupanya begini, kan ada. Juga yang tanggapan kita begini, bila kita cuba mendekati begini jadinya. Ada juga ada yang kita memang melihat dia kita kagum, bila kita mendekati lagi kita rasa kagum dan respect, dan lagi kita menambahkan kecintaan pun ada. Itu yang kita cuba usahakan. Baik, kita hendaklah sentiasa mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dan jangan pula memperkecilkannya. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah menghina segala nikmat yang diterima walaupun sedikit. Nabi sentiasa dalam keadaan bersyukur, berterima kasih di atas apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakum yazummu zawaqan wala yamdahu wala tu. Ini yang Nabi ini begitu dia punya keadaan, dia sentiasa dalam keadaan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam hadis ni juga disebutkan tentang Nabi, waktu Nabi dalam keadaan marah. Nabi marah. Apa dia? Wa iza ghadiba. Nabi marah. Nak sebutnya perasaan marah merupakan sifat semula jadi manusia. Marah ni sifat semula jadi. Apa yang berlaku ialah kita mesti kawal sifat marah ini. Maka perasaan ini hendaklah dikawal dengan sebaik-baiknya agar tidak melampaui batas-batas agama. Rasulullah hanya akan marah kerana Allah Ta'ala. Sekiranya manusia melanggar hukum Allah Ta'ala dan tidak mentaati suruhannya. Di dalam soal marah kita lihat wa iza ghadiba a'rada wa asyaha. Nabi ni apabila marah, Nabi akan berpaling dan memegang mukanya bagi menyembunyikan kemarahan. Tetapi juga disebutkan dalam hadis ini la yaghdabu li nafsihi, ya, baginda ni tidak la tughdibuhu dunya, la yaghdabu li nafsi, Nabi tidak marah kerana dunia, Nabi tidak marah kerana kepentingan diri sendiri, tapi marahnya Nabi kerana Allah Ta'ala. Marahnya Nabi kerana Allah Ta'ala. Apa dia contoh marahnya kerana Allah Ta'ala? Bila manusia langgar hukum Allah, itu kena marah. Bila tidak taat kepada perintah Allah, itu kena marah. Tapi kalau melibatkan urusan dunia, marah kerana urusan dunia, itu tak, Nabi tidak marah. Urusan peribadi kita ni banyak urusan dunia, banyak kita marah. Contoh senang, anak kita tak buat kerja sekolah, mengamuk, kita marah. Tak buat kerja sekolah, duk mengapek kita, kita marah. Anak tak semayang, kita tak marah. Itu benda ni. Anak tak pergi kelas tambahan, kita marah. Anak tak pergi masjid, kita tak marah. Ini sebagai contoh. Mana kita ni dalam bab dunia, kita marah. Dalam bab dunia, bahkan kita sendiri kapal kan. Maknanya benda kita sayang sikit je, kadang kereta tercalar sikit je, ambil tisu lap tu hilang dah calar, orang mengamuk macam hilang satu kereta hilang. Tapi bila iman kita tercalar, kita tak rasa apa. Ini kadang lemahnya kita. Nabi marah, tapi marahnya Nabi lillah. Nabi marah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana
kita lihat dalam kawalan terhadap marah ini ditunjukkan dalam hadis ni. Baik. Kemudian yang ketujuhnya ialah ketawa baginda menampakkan giginya yang bersinar dan tersusun rapi. Ketawa yang kena pada tempatnya ialah satu perbuatan yang elok kerana ia sesuai dengan naluri manusia. Maka tidaklah hairan bahawa baginda sendiri juga tertawa pada keadaan-keadaan tertentu. Ini kita lihat ya, Nabi SAW waktu happy, waktu gembira, juga Nabi senyum, Nabi ketawa. Dan apa yang digambarkan dalam kitab ini, gembiranya Nabi, senyumnya Nabi, ketawanya Nabi ini suatu keadaan yang sangat indah, sangat menawan, sangat cantik. Ini kehebatan Nabi SAW. Kita ni kadang tak usah orang lain, bila dah mari ketawa tak ada ustaz dia kan, cakap ustaz ya, boleh jadi kena diri sendiri ni kan. Waktu duduk biasa-biasa okey lagi, ustaz lagi kan. Kalau dah boleh ketawa, kalau ustaz dia tu kan. Jadi yang tidak ustaz lebih sopan pula ketawa kan. Itu sebagai contoh. Ini makna benda-benda yang kadang-kadang lemahnya kita. Yang lemahnya kita, bila kita ketawa, bila kita ketawa, jadi ketawa tu ketawa yang dah tak, bahasa mudahnya tak khabar ingat. Kena ketawa pakai ketawa kah macam-macam lah kan. Benda yang boleh berlaku lagi teruk kalau ketawa tu sampai tak berguling-guling dah, tu lagi dahsyat. Dan benda itu boleh berlaku. Dan insya-Allah tuan-tuan kita berhenti sekadar itu. Sebab yang contoh yang kelima ni hadis dia pun panjang, dan kebetulan saya pun ada tetamu di rumah, kita berhenti awal lah kan. Berhenti awal. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.